A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah beri peluang lagi sekali untuk kita bertemu pada pagi ini. Dan pagi ini kita dah masuk surah Al-Hajj. Lepas surah Al-Anbiya, nak masuk surah Al-Hajj, surah yang ke-22, juzuk yang ke-17. Dan surah Al-Hajj ni dinamakan sebagai surah Haji, Al-Hajj, sebab dalam surah ini pada ayat yang ke-27 Allah Ta'ala cerita bagaimana, in fact ayat 26 seterusnya Allah Ta'ala ceritakan bagaimana seruan Nabi Ibrahim kepada seluruh manusia setelah baginda membina Kaabah. Dan seruan Nabi Ibrahim ni bila Allah suruh Nabi Ibrahim naik ke bukit, sebuah bukit di Mekah, Jabal Abi Qubais. Lepas tu Nabi Ibrahim pun melaungkan kepada semua manusia supaya datang mengerjakan haji. Jadi seruan atau suara Nabi Ibrahim itu dibawa oleh Allah Ta'ala merentas zaman dan didengar oleh semua manusia, semua makhluk. Dan mana-mana hak menyahut seruan itu Allah Ta'ala takdirkan untuk pergi haji. Semoga kita semua ni masuk dalam golongan itulah. Dan surah Al-Hajj ini juga ada perbincangan yang cukup menarik juga. Antara kelebihan surah ni disebut dalam Sunan Tirmizi, surah ni diberi kelebihan mempunyai dua sujud tilawah. Itu pada ayat yang ke-18 dan juga akhir surah Al-Hajj ayat yang ke-77. Maksudnya dalam banyak-banyak surah Al-Quran, surah Al-Hajj ni antara yang istimewa. Kenapa ada dua sujud? Bila kita baca kedua-dua ayat kita amat dituntut untuk sujud tilawah. Dan surah Al-Hajj juga dia ada isu berkaitan dengan ibadat haji. Apa hikmah di sebalik ibadat haji dan sebagainya lah. Dan apa yang kita baca pagi ini pada muka surat 322, kita baca pada ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ada beberapa isu lah. Ayat pertama kedua Allah Ta'ala arahkan kita supaya bertakwa kepada Allah. Maksud takwa ni jaga segala hubungan dengan dia. Semua hak dia suruh kita buat belaka, dia larang kita tinggalkan belaka. Sebab apa kena bertakwa kepada Allah? Allah Ta'ala sebut takwa kita ni akan memberi manfaat kepada kita bila kita bertemu dengan hari kiamat. Pasal Allah Ta'ala pun ceritakan kamu kena bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Dia kata gegaran hari kiamat ni satu benda sangat dahsyat. Macam mana dahsyat tu? Allah kata yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Bila bergegar kiamat berlaku, gegaran hari kiamat, dan saya andaikan tuan-tuan bukan 9 skala Richter lagi dah. Ingat yang di Aceh tahun 2004 gegaran tu 9 skala Richter. Saya ingat ada student UAE ni budak Mesir. Masa berlaku kes Aceh itu, dia kata dia pernah berada dalam situasi gempa bumi di Mesir tahun bila tu. Dia kata masa tu baru 5 skala Richter. Dia kata tak nak bayang dia macam mana. Lepas tu bila dengar cerita Aceh 9 skala Richter, dia kata gegaran di Aceh tu macam kiamat dah rasa dia. Jadi kita bayangkan kiamat, bila berlaku kiamat bukan 9, bukan 10, mungkin 100 ataupun lebih pada tu lagi Allah Ta'ala buat gegaran kiamat. Dan bila berlaku gegaran kiamat, tengok ayat yang kedua ni. Dan ayat yang pertama dan kedua ni bila turun kepada Nabi, Nabi bacakan kepada para sahabat. Semua sahabat Nabi dalam sebuah peristiwa tu, ketika pulang daripada perang Bani Mustalik, sahabat Nabi semua kita tu duduk dan juga menangis, mengenang betapa dahsyat kiamat. Tengok dia kata apa? Hari yang kamu lihat kullu murdi'atin tadhhalu kullu murdi'ah. Wanita yang menyusukan anak dia campak anak ke tepi. Kenapa Allah Ta'ala buat perbandingan wanita yang menyusukan anak? Biasanya ayah sayang ke anak, tetapi ibu lebih sayang pada anak. Sebab apa? Ayah ni kadang-kadang anak buat hal dia pun naik angin waktu dia pun ngamuk ataupun babak marah. Tapi mak dia boleh sabar lebih. Kemudian kenapa dia katakan susuan? Ibu ni bila dia susu anak dia, dia tengok muka anak dia, kasih sayang tu berganda-ganda. Sebab tu dia boleh sabar lebih sikit kepada anak ni. Tetapi ketika berlakunya kiamat, ibu hak susukan anak ni punyalah gempa takut, buang ke tepi anak dia tu untuk selamatkan diri. Umpamanya katakanlah ada seorang ibu
dia apa contohlah berlaku tsunami, dia duduk tepi pantai dengan anak dia kecil dengan suami dia. Bila ombak tarik dia masuk ke tengah laut, jadi dia diberi pilihan nak pegang suami ataupun nak pegang anak. Dan pada masa itu biasanya manusia yang normal, yang ada kasih sayang, dia akan ambil anak dulu. Sebab anak kecil ni, kita kata yang lemah, tak boleh bela diri dia sendiri. Tetapi bila berlaku kiamat, anak kecil hak lemah ni tak dipedulikan lagi, dicampak ke tepi. Nak cerita punyalah gempa kiamat ni. Lepas tu dia kata lagi, wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Lepas tu wanita yang mengandungkan anak boleh gugur. Nak gugur ni tuan-tuan, mungkin kita jatuh ke, buat benda berat, jatuh terduduk, akhirnya keguguran. Tapi nak cerita gegaran luaran tu saja boleh menyebabkan manusia keguguran. Wa taran nasa sukara. Dan kamu lihat manusia bila berlaku gegaran kiamat ni mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka ni tak mabuk sebenarnya, tetapi walakinna adzaballahi syadid. Azab Allah yang begitu dahsyat. Dan ayat ni ada fakta saintifik. Sebab dia kata apabila berlaku gegaran, kamu lihat manusia ni mabuk. Memanglah kita contohnya naik kereta, lalu ikut jalan yang apa? Yang tak rata, berselekoh. Ataupun kita ni pergi ke laut. Bila kita pergi ke laut, duduk tengah-tengah laut tu, kalau kita tak biasa, kita akan jadi pening, akhirnya kita mabuk. Antara penjelasan mudahnya, sebab apa dalam telinga kita ni ada cecair, dia panggil koklear. Koklear ni dia mengawal keseimbangan badan kita, jadi kita tak pening, tak mabuk. Jadi kenapa disebut manusia ni bila berlaku gegaran kiamat ni akan jadi mabuk? Satunya itu adalah azab Allah, dan satu lagi penjelasan mudah secara saintifik, bayangkan gegaran tu menyebabkan kita jadi pening, mabuk. Itu pada kita kata dalam cecair telinga kita. Dan kalau kita baca akhir surah Al-Anbiya, sebenarnya Allah Ta'ala sebut orang yang beriman tidak akan merasa kegemparan kiamat ni. Allah Ta'ala beri satu kelebihan, mungkin mereka dimatikan sebelum merasai kegemparan kiamat ni. Kemudian ayat 34. Ayat 34 ni Allah Ta'ala cerita perangai manusia yang menentang agama Allah tanpa hujah. Dia kata minan nas, ada di kalangan manusia ni man yujadilu fillah, yang berbantah ataupun menentang agama Allah ni bighairi ilmin, tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Dia main logik, ikut sedap dia. Walaupun nampak orang tu menentang agama Allah ni, dia ni kononnya terpelajar, peguam ke, siapa ke, tak kira lah, profesor ke. Tetapi kalau dia menentang agama Allah tanpa ilmu, sebenarnya Allah kata wa yattabi, dia tu mengikut kulla syaitanin marid, setan yang derhaka. Kutiba alaih, dan telah ditetapkan oleh Allah, annahu man tawallahu, siapa-siapa yang ikut setan tu, fa annahu yudhilluh, maka dia akan menyesatkan manusia. Kesimpulan dia, semua yang menentang agama Allah, walaupun dia orang yang paling cerdik, nampak bergaya, segak dan sebagainya, ada berbagai title, tetapi sebenarnya dia itu ikut setan. Dan kesudahan dia, setan akan bawa dia sesat. Jadi kita ni tuan-tuan jangan lebih pandai daripada Allah, sebab Allah tak nak buat kita. Dan yang terakhir sekali, ayat kelima ni cerita mengenai embriologi ataupun tahap kejadian manusia. Jadi soalan ni, kenapa ayat kelima ni Allah Ta'ala sebut di awal surah Al-Hajj? Sebab dia nak kaitkan dengan peristiwa kiamat, ayat 1 dan 2. Sebab di Mekah ketika Rasulullah berdakwah kepada orang Mekah, antara masalah orang Mekah, mereka tidak percaya berlakunya kiamat. Dia kata macam mana mati boleh hidup balik. Jadi Allah Ta'ala memberi logik. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran mengajar kita berfikir, beri logik dan sebagainya. Allah kata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'thi, kalau kamu masih berada dalam ragu tentang kiamat, kalau merasa tak percaya macam mana mati boleh hidup balik, macam Muhammad kata, tak payahlah pergi jauh, tengok pada kejadian diri kamu sendiri. Kamu ni macam mana proses kejadian? Allah kata, fa inna khalaqnakum min turab, kami cipta kamu daripada tanah, Adam daripada tanah, dan anak-anak Nabi Adam ni pula semuanya berasal daripada tanah. Macam mana? Kita ni makan, tanpa makanan kita akan mati, dan makanan kita semua berasal daripada tanah. Kita makan sayur ke, nasi ke, daging ke, semua sekali semuanya berasal daripada tanah, asal dia. Kami jadikan kamu daripada tanah. Lepas kamu makan, thumma min nutfah, kemudian jadi pula lepas tanah tu diproses selama beberapa tahun, beberapa hari, jadi nutfah, air mani. Berapa jarak ni? 40 hari. Thumma min alaqah, kemudian lepas air mani bertukar pula jadi alaqah. Dia kata seketun darah. Alaqah ni seketun darah, tapi perbincangan lagi panjang. Alaqah ni tergantung, alaq gantung.
Lepas tu kalau kita kata lepas akad nikah tu dia ada apa? Lafaz ta'liq. Dah cerai dah, tapi tergantung. Alaq ni tergantung. Kemudian kenapa alaq tu segetul darah yang tergantung? Lepas tu alaq ni juga, alaqah ni kalau dari segi bahasa Arab maksud dia lintah. Sebab ini kata antara mukjizat Al-Quran dan juga kehebatan bahasa Arab. Allah kata alaqah, satu perkataan tetapi dia sudah membawa 3 maksud yang dibuktikan dengan ilmu embriologi. Kemudian bila orang scan tengok dalam perut, dalam rahim wanita tu, memang alaqah ni kata selepas jadi mani jadi seperti seketul darah, seperti lintah melekat tergantung dalam kita kata tube peranakan wanita tu. Lepas tu Allah kata thumma min mudghah lepas seketul darah jadi pula seketul daging, mukhallaqatin yang terbentuk, wa ghairi mukhallaqat dan yang tidak terbentuk. Yang tidak terbentuk tu biasanya wanita yang keguguran, dia keluar daging seketul tu, sebab tu hak tu ditakdirkan untuk gugur. Ni proses-proses ni. Dan benda ni tuan-tuan, kalau kita fikir logik, zaman Nabi 1400 tahun dahulu, macam mana Nabi boleh tahu? Ini antara mukjizat Al-Quran. Ada saintis-saintis barat dibaca ayat ni, dia kata pelik, mustahil orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad boleh tahu proses-proses ni. Dan disebut pula dalam hadis, proses ni air mani bertukar kepada seketul darah, seketul daging, berlaku tu selama 40 hari, 40 hari, 40 hari. Lepas tu hadis tersebut, hari yang ke-120, 4 bulan tu Allah Ta'ala hantar malaikat, ditetapkan 4 perkara, takdir mengenai rezeki, ajal, syurga, neraka dan sebagainya. Lepas tu ditiupkan roh pada usia 40 hari. Dan saya pernah sembang dengan seorang doktor pakar. Dia kata hadis yang mengatakan 4 bulan terus ditiup tu adalah mukjizat. Sebab apa? Dia kata memang kita belajar dulu, masa kita belajar mengenai embriologi, heartbeat, kata degup jantung yang pertama berlaku pada hari yang ke-120 ataupun 4 bulan seperti disebut oleh hadis Nabi. Lepas tu hadis tu juga diulas oleh para ulama. Dia kata apa? Mana-mana kandungan ataupun kandungan yang digugurkan sebelum 4 bulan dikira tidak membunuh. Tetapi kalau digugurkan selepas 4 bulan, bila dah ada degup jantung, roh ditiup, keguguran yang ataupun menggugurkan kandungan selepas 4 bulan tu dikira sebagai membunuh. Ada ini antara nasnya. Kata Allah berkata lagi, wa nuqirru fil arhami ma nasha, kami letakkan dalam rahim hingga satu tempoh, kemudian keluar bayi, thumma litablughu ashuddakum, kemudian bila keluar bayi, supaya bayi itu pula bila lahir sampai tempoh asyud, dewasa. Dalam Al-Quran tuan-tuan, dewasa ni asyud disebut 30 ke 40. 30 ke 40. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam beberapa surah, antaranya surah Al-Qasas, cerita Nabi Musa diberikan kenabian bila sampai dewasa dan sempurna. Dalam ayat lain pula Allah Ta'ala sebut Nabi Yusuf bila sampai tempoh dewasa diberikan kenabian. Jadi orang pun ulama bincanglah, kenapa Nabi Yusuf dia kata sampai tempoh dewasa diberikan kenabian, Nabi Musa pula dia kata sampai tempoh dewasa dan sempurna. Kenapa beza tu? Rupanya Nabi Yusuf dilantik sebagai rasul ketika usia 33. Nabi Musa dilantik sebagai nabi ketika usia 40. Jadi sebab apa Allah kata-kata diberikan kedewasaan dan sempurna. Yusuf tak ada cerita sempurna tu. Jadi kesimpulannya tempoh dewasa ni adalah antara 30 ke 40. Dan ada banyak lagi cerita dia. Dan orang yang dah cecah umur 40 ni banyak kata bentuk pemikirannya berubah. Dan orang yang dipanjangkan usia sampai umur 40, jangan ingat life begins at 40. Bila usia dah sampai 40, kena ingat tinggal 20 lagi. Tu baru betul. Mereka kata 40, makin galak, makin kacak, handsome, segak, mula nak menggatal dan sebagainya, makin mengarut. Tapi kena ingat lagi 20 tinggal. Itu pun kalau dapat. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, wa minkum man yutawaffa min qabl, ada wa minkum man ada yang mati, ada yang dilanjutkan usia sampai dia kata umur ila ardhal umur, sehingga nyanyuk. Kemudian Allah Ta'ala kata begitulah kejadian manusia. Tak cukup dengan kejadian dalam rahim satu sampai lahir, sampai dewasa, sampai tua nyanyuk. Allah Ta'ala kata wa taral abda hamidah, mu tengok pula bumi, ada bumi hak kering. Lepas tu bila hujan turun, bumi tu merekah, masuk air, akhirnya tumbuhan. Jadi kalau Allah Ta'ala yang mampu mencipta kamu hak asal daripada tanah, hai mani, naik, jadi orang,
Sama juga kalau Allah Ta'ala yang mampu menghidupkan bumi hak mati dah dengan adanya hujan, untuk menghidupkan kamu semua adalah sangat mudah, benda kecil. Kalau Allah Ta'ala boleh buat benda besar, benda hebat lagi, setakat nak hidupkan kamu kembali, itu adalah benda kecil. Jadi ayat-ayat macam ni bila Nabi bacakan kepada orang Mekah yang tidak percaya berlakunya kiamat, membuka minda mereka untuk beriman kepada kiamat ni. Ini antara contoh tuan-tuan, cara berfikir yang diajar oleh Al-Quran. Itu dah lebih kurang, sepatutnya ayat ni boleh hurai banyak lagi ni, tapi cukuplah. InsyaAllah kita jumpa pagi besok, dan pagi besok ada banyak juga isu-isu yang boleh kita bincangkan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pagi ini. Dan pada pagi ini kita teruskan bacaan surah Al-Hajj yang kita mula semalam. Itu surah berkaitan dengan, ini dinamakan surah Al-Hajj ni sebab ada isu berkaitan haji dalamnya. Ayat yang kita bacakan tadi pada ayat yang ke-6 sampai 15 ataupun muka surat 333, dan ada beberapa isu pada muka surat ni. Secara ringkasnya, ayat yang ke-6, 7 ni sambungan dengan ayat yang sebelum. Ayat semalam yang kita baca berkaitan dengan embriologi tu. Embriologi maksudnya kejadian manusia dalam janin, lepas satu peringkat dan sebagainya. Kenapa Allah Ta'ala sebut begitu? Dia nak cerita apa? Ayat 6 ni nak cerita Allah buat benda tu. Allah juga yang mampu menghidupkan manusia yang mati. Pada ayat ke-7 dia cerita mengenai kiamat pasti berlaku. Dia kata wa anna as-sa'ata atiyah, sesungguhnya kiamat itu pasti akan berlaku. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan bangkitkan siapa-siapa manusia makhluk yang berada di dalam kubur. Ini antara prinsip akidah lah. Dan surah Al-Hajj ni istimewanya, ada sebahagian ayatnya turun di Mekah, ada sebahagian lagi turun di Madinah. Dan surah Al-Hajj ni antara keajaiban juga disebut oleh para ulama. Ada yang turun siang, ada yang turun malam, ada yang turun ketika Nabi musafir, ada yang turun ketika Nabi berada di Madinah. Ini antara contoh ayat-ayat yang mana kita perhatikan dia punya trend tu, ayat-ayat yang turun di Mekah. Sebab apa? Cerita mengenai kiamat. Padahal sahabat Nabi bila hijrah ke Madinah dah settle lama dah isu berkaitan dengan kiamat ni. Kemudian ayat 8 sampai ayat 14 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut ada 3 kumpulan manusia. 3 kumpulan manusia. Satunya kafir sombong, yang kedua munafik tak tetap pendirian, yang ketiga yang beriman. Jadi sudah pasti kita nak yang ketiga lah. Okey, mari kita tengok. Kumpulan yang pertama ayat 8 sampai ayat 10. Ini golongan yang kafir, golongan yang sombong, menentang. Kita kata ayat-ayat Allah. Allah kata wa minan nas, ada di kalangan manusia. May yujadilu fillah, siapa hak berbantah, menentang ataupun berhujah fillah, pada Allah, dengan agama Allah, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala huda, tanpa petunjuk, wala kitabim munir, tanpa juga sebuah kitab yang memberi ketersinaran hidayah kepada mereka. Dan kalau kita baca ayat ni dalam tafsir, ayat ke-8 ni, siapa lelaki ni hak duk lawan Allah ni? Nama lain tidak keluar. Biasanya hak keluar nama jenis lawan berhujah macam ni adalah An-Nadhr bin Al-Harith. An-Nadhr bin Al-Harith ni antara kita kata tokoh Quraisy yang kuat berdebat dengan Nabi. Macam-macam cara digunakan untuk menentang Nabi. Contohnya kalau kita baca akhir surah Yasin, Allah kata apa? وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. Dia pun berikan satu contoh perumpamaan untuk melawan kebenaran agama kami. Wa nasiya khalqa, dia lupa asal kejadian dia. Wa daraba lana mathala wa qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Dia pergi jumpa Nabi. Kalau cerita di akhir surah Yasin, An-Nadhr bin Al-Harith ni, dia ambil tulang mayat mana tu, dia pun letak depan Nabi. Dia kata man yuhyi al-'idham, siapa boleh hidupkan tulang ni, wa hiya ramim, sedangkan tulang dah mati. Dan cerita ataupun dialog berkaitan dengan An-Nadhr bin Al-Harith ni selalu duk berhujah dengan Nabi, disebut berulang kali dalam Al-Quran. Hampir kita kata, setahu saya rasa lebih 9 kali kot. Ini antara contoh manusia. Dan kenapa dibuat gitu? Allah kata thaniya itfihi. Thaniya ni memalingkan itfi ni,
sebahagian badan. Ini kiasan kepada sombong, dia pusing. Apa tujuan dia berhujah ni? Liyudilla an sabilillah, untuk pesong ataupun sesatkan orang daripada jalan Allah. Ini bahaya ni. Dia kafir, dia jahat. Dia cuba pengaruhi orang lain. Ini antara contohlah. Dan kalau baca dalam sirah, An-Nadhr bin Al-Harith ni antara tawanan perang Badar yang dibunuh selepas ditawan. Ini special lah. Kalau ikut sebenarnya dalam Islam tawanan perang tak boleh dibunuh. Tetapi An-Nadhr bin Al-Harith ni, Nabi tengok dia lepas tawanan perang Badar, lepas habis perang Badar Nabi suruh bunuh dia. Sebab apa? Dia ni antara manusia yang dahsyat, yang banyak kita kata melawan Allah dengan lidah dia. Okey, ayat 10. Ayat 10 ni interesting. Allah kata zalika bima qaddamat yadak. Yang demikian tu dia dapat seksa di akhirat semua sekali. Berapa? Bima qaddamat yadak, disebabkan oleh apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Kenapa disebut tangan? Kenapa tak sebut kaki, lidah dan sebagainya? Dalam Quran ada lagi 2 ayat cerita mengenai itu disebabkan oleh tangan kamu. Kalau baca dalam tafsir, dia kata biasa manusia ni buat benda dengan tangan lah. Sign cek ke, pangkah, ambil duit rasuah, tumbuk orang, belasah isteri dan sebagainya dengan tangan. Dan kalau kita tengok ayat ni kita sesuaikan dengan zaman moden. Zaman sekarang pun antara dosa yang mudah kita dapat adalah dosa melalui media sosial. Pegang komputer, pegang telefon, semua benda masuk dalam telefon. Gajah rimau kata masuk dalam telefon, sahih ke tak sahih ke, hadis palsu ke, atau gambar-gambar tak senonoh, buat lawak malam Jumaat, kita pun klik, kita share. Jadi rupanya kita tak sedar satu benda kita share tu, kita tidur, benda tu menjadi dosa hak biak, masuk dalam satu grup, orang lain pula share. Kita hak first initiate, jadi kita dapat dosa. Kita bangun pagi besok, kalau kita boleh buka lah akaun dosa kita, Allah banyaknya. Malam tadi dosa aku baru 1,000, hari ni dah 10 juta. Sebab kita share malam tadi. Sebab apa Allah kata? Bima qaddamat yadak, tangan kamu. Jadi kena beringat sikit lepas ni. Kalau agak-agak orang share something, buat tak tahu dulu, jangan cepat nak share. Tiba-tiba benda tu tak betul, orang dah merata dah pergi berita tu. Ini kumpulan pertama. Wala'iyadzubillah, minta jauh. Yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 13 ni kumpulan kedua. Ini munafik, orang munafik, tak tetap pendirian. Allah kata apa? Tengok contoh dia, ayat 11. Dia kata wa minan nas, ada di kalangan manusia tu man ya'budullaha ala harf, yang sembah Allah ala harf, dalam keadaan tak tetap pendirian. Fa in asabahu khairun, kalau dia dapat kebaikan, itma'anna bihi, dia rasa tenang dengan agama ni. Contoh bila dia masuk Islam, ni berlaku zaman Nabi lah. Lepas tu berlaku perang, dapat harta rampasan perang, tanah subur, kuda dia pun biak. Dia berkata ini agama yang baik. Wa in asabathu fitnah, kalau dia ditimpa dengan fitnah, ujian, kesusahan, inqalaba ala wajhihi khasirat dunia wal akhirah. Maksud dia pusing ke belakang wajahnya, maksud dia murtad, tinggalkan agama, dia kutuk Islam dan sebagainya, dan dia mengalami kerugian dunia dan juga akhirat. Sebab apa ni? Kenapa macam ni? Sebab mereka terlalu materialistik, masuk sesuatu agama bukan kerana ikhlas, tapi kerana nak ke benda. Dan kalau dapat kesenangan, oi bagus agama ni. Kalau dapat kesusahan, maki hamun, tinggalkan agama ni. Ini bukan sifat orang beriman lah. Sedangkan hidup di dunia ni, kita baca dah hari tu dalam surah Al-Anbiya sebelum ni, Allah kata apa? Dia kata kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang akan merasa kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami akan uji kamu sepanjang masa, sepanjang kamu hidup, dengan kesusahan dan juga kebaikan. Kita kena ingat, kita dapat kesenangan itu ujian untuk Allah tahu kita ni bersyukur ataupun tidak. Kalau kita dapat kesusahan, itu juga ujian untuk Allah Ta'ala tahu kita ni sabar ataupun tidak. Tapi pokok munafik tak faham hakikat itu, jadi dia tetap pendirian. Jadi kita ni kalau boleh, dalam hidup, dalam perjuangan bukan seperti ini. Contoh masuk satu kumpulan nak juang Islam, bila senang sukalah, bila susah mula tinggalkan perjuangan. Itu bukan sifat orang beriman. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali, ayat 14 tu Allah Ta'ala sifat cerita orang beriman. Jadi dua ni, tiga. Kita kata dua campur satu. Orang kafir, betul-betul kafir hak menentang. Yang kedua orang munafik, minta jauh juga ni. Yang ketiga Allah kata orang beriman. Apa ganjaran dia?
innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah masukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam syurga. Disebut sini tuan-tuan, iman dan amal soleh. Dan ini agak konsisten, sangat konsisten. Dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut iman, digandingkan dengan amal soleh. Sebab apa? Iman tu apa yang diikrarkan pada hati dan diterjemahkan pada amal perbuatan. Amal ni pula bukan sebarangan buat aja. Orang pergi masjid, kita pergi masjid. Orang semayang, kita semayang. Tapi kita tak tahu apa dengan kejahilan. Tak boleh. Amal soleh ni dua syarat. Yang pertama niat ikhlas pada Allah, yang kedua betul menepati sunnah Nabi, bukan ikut dan dia buat. Dan yang terakhir sekali ayat 15 ni, ayat ni kalau baca terjemahan ni agak pening sikit, berbelik sikit. Ini sebenarnya kalau saya nak bagi faham secara mudah, ayat 15 ni Allah Ta'ala kata jaminan perjuangan Nabi ni akan menang. Allah kata man kana yadhunnu, siapa-siapa duk ingat allan yunsurahullahu fid dunya wal akhirah, Allah tidak akan bantu Nabi tu di dunia ni dan juga di akhirat, falyamdud, maka hendaklah dia memasang bisababin ila sama', tali ke langit. Langit tu ada yang kata bumbung rumah dia. Thumma liyaqta', kemudian dia pun gantung leher dia biar putus. Falyanzur, patut diperhatilah. Hal yudhibanna kaiduhu ma yaghid, adakah segala tipu daya dia kerana marahkan perjuangan Nabi itu akan hilang. Maksudnya apa? Mu buat macam mana sekalipun, Allah Ta'ala tetap akan membantu agama ini, maksud Rasulullah SAW dan juga agama Islam. Kalau mu tak puas hati menggantung lehermu ke bumbung rumah tu sampai mati dengan harapan benda tu akan menghalang kata kemenangan agama Allah, mu buatlah, mu akan buat kerja sia-sia, Allah tetap akan membantu. Tapi nak kena ingat, bantuan Allah kepada agama kita ni, pada kita, dia bersyarat, bukan dia mesti dua hala, bertepuk dua tangan, bukan satu tangan. Jangan ingat kita berdoa supaya Allah beri bantuan kepada umat Islam tapi kita tak buat kerja, dia kena dua hala. Itulah sedikit sebanyak antara pengajaran yang boleh dikongsi pada pagi ini. Dan insya-Allah besok pagi ada menarik juga. Besok pagi ni ada cerita berkaitan dengan makhluk yang sujud kepada Allah, pokok-pokok gunung-gunung yang sujud kepada Allah. Lepas tu diceritakan juga besok dua pihak yang bertelagah dalam perang Badar dan bagaimana azab yang diberikan Allah kepada orang kafir. InsyaAllah itu kita jumpa pagi besok lah. Jumpa pagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi surah Al-Hajj yang kita baca. Dan hari ini surah Al-Hajj yang kita baca ni dah masuk ayat yang ke-16, dan kita baca tadi daripada ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Dan seperti yang saya sebut sebelum ni dalam pengenalan surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ni antara keistimewaan dia ada dua sujud tilawah. Itu pada ayat 18 yang kita bacakan tadi pada rakaat pertama dan juga ayat yang terakhir. Tapi saya memang sengaja tak sujud tadi, sebab takut kalau datang kemudian mencelaru, kenapa tiba-tiba sujud ni, patut rukuk Ini untuk mengelakkan daripada timbul kekeliruan, jadi saya tak sujud lah, walaupun dituntut sunat untuk kita sujud. Dan hari ini ada beberapa isu. Yang pertama sekali, ayat yang ke-17 tu Allah Ta'ala cerita ada 5 kumpulan, ada 6 kumpulan. 5 berada dalam neraka, 1 berada kita kata dalam syurga. Allah kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang beriman, wal ladzina hadu, Yahudi, was-sabiin, sabi ni banyak pandangan. Ada yang kata sabi ni kaum penyembah matahari, ada kaum yang tidak mempunyai apa-apa agama, macam-macam sabi. Kemudian Nasara, Nasrani, wal majus, majusi, wal ladzina asyraku, dan juga musyrik. Allah kata innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Pokok ni bila berkumpul di akhirat besok, Allah Ta'ala pisahkan antara mereka, dan 5 akan dihumban ke neraka, manakala 1 akan berada dalam syurga. Dan sudah pasti yang beriman kepada Allah lah berada dalam syurga tu. Kenapa kalau kita perhati disebut ni ada 6 agama ni? Sebab pada zaman Nabi ini antara agama-agama yang utama.
Jadi kita berkata Buddha macam mana? Buddha ke Hindu, dia masuk bawah musyrikin yang menyekutukan Allah, sembah berhala dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-18 Allah Ta'ala cerita mengenai makhluk di alam ini semuanya sujud kepada Allah. Cuma kita mungkin penilah, kita tak berapa nak faham macam mana makhluk-makhluk ini dikatakan bersujud. Tengok Allah kata alam tara, tidakkah kamu perhati dengan faham, perhati dengan mata hati wahai Muhammad dan juga kita semua ni. Annallaha, Allah tu yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Allah Ta'ala bersujud kepadanya semua makhluk yang berada di langit dan semua makhluk yang berada di bumi. Lepas tu dia pun perincikan apa dia? Wasyams, matahari sujud kepada Allah. Wal qamar, bulan. Wan nujum, bintang-bintang. Tu cerita di langit lah. Campur pula para malaikat. Wal jibal, bukit sujud kepada Allah. Wasyajar, pokok-pokok. Wad dawab, binatang-binatang. Wa kathirun minan nas, dan banyak sekali daripada kalangan manusia. Jadi kita pun tertanya-tanya macam mana kita nak faham sujud. Gini tuan-tuan, sujud ni ada maksud literal, ada maksud kita kata secara istilah agama. Maksud secara bahasa literal, kita ambil dahi kita ni untuk manusia ni, kita letak ke lantai, itu tanda sujud. Tetapi sujud dalam erti kata istilah agama adalah patuh. Bapa mu tunduk sujud ke Tuhan tu, bapa mu sembahyang, aku patuh kepada Tuhan. Jadi rupanya sujud ni maksud umum dia tunduk, patuh kepada hukum ataupun ketentuan Allah. Kalau kita, tanda kita sujud, ambil dahi letak ke bawah, itu tanda kita sujud, patuh kepada Allah. Adapun makhluk-makhluk lain, baik matahari, bulan, semua tu mereka juga bersujud kepada Allah dalam arti kata mereka run by default. Maksud mereka bangun pagi, semua makhluk tu dia menjalankan segala sistem alam. Contoh matahari, kita bangun pagi, matahari pun terbit. Nampak matahari terbit tu, tapi sebenarnya dia bukan sekadar terbit. Itu tanda dia tunduk, patuh kepada sistem alam yang disusun, yang diatur oleh Allah. Dan ada hadis yang berkaitan dengan matahari. Matahari ni Nabi kata lepas maghrib satu hari, dalam hadis sahih, lepas habis maghrib, Nabi pun tanya sahabat dia, kamu tahu ke tidak macam mana pergi matahari ni? Lepas tu sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul paling mengetahui, lebih mengetahui. Nabi kata matahari ini bila malam dia kembali di bawah arash, kemudian dia bersujud kepada Allah. Lepas tu bila menjelang pagi, Allah berkata bangun dan baliklah kamu seperti biasa. Dan begitulah keadaan dia sampai satu hari. Bila dia sujud, Allah pun kata bangun, hari ini mu terbit sebelah barat. Itu tanda kiamat akan berlaku. Hadis tu ramai yang salah faham. Dia kata tak logik. Sebab apa? Nabi kata matahari ni bila malam dia kembali ke bawah arash dan sujud kepada Allah. Sedangkan kita tahu hari ni sekarang ni malam di sini, siang di tempat lain, maksud matahari itu berada di tempat dia lah, tak akan berubah kedudukan. Jadi rupanya hadis itu difahami oleh para ulama hadis satu kiasan patuh taat kepada Allah. Maksud matahari ini seolah-olah dia ni duduk di bawah arash bersama makhluk-makhluk lain. Bila malam dia sujud kepada Allah, maksud dia tunduk patuh kepada ketentuan Allah. Habis kita kata kuasa dia kepada bahagian sebelah sana bumi apabila malam menjelma. Begitulah seterusnya. Begitu juga bulan terbit pada masa yang sepatutnya bulan gerhana, dia tak lari. Wan nujum wan jibal, bukit sujud bukit, maksud bukit berada di situ di satu tempat, dia berfungsi sebagai pasak bumi untuk meneguhkan kedudukan manusia di bumi. Dan bukit itu juga kita kata ada fungsi-fungsi dia, antaranya contohnya menghalang gerakan angin, dan dia jadi tempat tadahan air hujan. Semua tu masuk bawah kategori sujud belaka tu. Wasyajar, begitu juga pokok juga sujud pada Allah. Dia tumbuh, dia bekalkan oksigen kepada kita dan sebagainya. Dan bila sebut pokok ni tuan-tuan, rupanya kita tanam pokok kita akan dapat pahala, ataupun kita jaga pokok tak tebang pokok kita mendapat pahala. Sebab apa? Berapa banyak air hujan boleh ditahan oleh pokok menyebabkan tak berlaku banjir. Ni kata cara mudahnya, bila ada pokok, air hujan tu seperti brek semula jadi. Bila air hujan ni, bila pokok ditebang, air hujan turun tak boleh brek terus sampai ke tanah, itu jadi banjir tu. Dan bila sebut mengenai pokok ni, ada sebuah hadis dalam Sunan Tirmizi tak silap saya, cerita seorang sahabat Nabi.
Bangun pagi dia cerita ke Nabi, ya Rasulullah, malam tadi aku mimpi aku semayang di kata belakang sebuah pokok. Lepas tu bila aku sujud, aku perasan pokok tu pun sujud bersama dengan aku dalam mimpi tu. Dan aku dengar dia bertasbih. Dia kata, ya Allah, jadikan sujudku ini sebagai simpanan pahala padamu dan juga sebagai penghapus dosa. Dan jadikan ibadatku ini diterima seperti mana kamu menerima ibadat Nabi Daud AS. Begitulah lebih kurang dia. Lepas tu lepas hadis ni diceritakan, katanya Abdullah bin Abbas yang biasa berdamping dengan Nabi ni, sepupu Nabi yang kecil. Dia kata dia pernah dengar Rasulullah dalam solat malamnya baca tasbih yang dibaca oleh pokok yang diceritakan oleh sahabat Nabi tadi tu. Jadi kesimpulannya, semua makhluk di alam ni bila kita faham, mereka ni bertasbih, mereka bersujud dalam bahasa mereka, dan bahasa mereka menunjuk kepada kepatuhan dan juga ketaatan kepada sistem alam yang Allah Ta'ala buat. Jadi ayat yang 18 ni kalau kita baca, kita kena sujud lah. Tadi saya saja tak sujud, siapa takut bercelaru hak datang kemudian. Mungkin saya boleh buat pengumuman, okey, rakaat pertama nanti kita akan sujud. Lepas tu saya pun sujud. Tuan-tuan hak datang kemudian pening. Apa hal ni? Sujud, tak rokok. Itu cara dia. Kemudian bahagian kedua, rakaat kedua tadi saya baca ayat 19 sampai 24. Ini Allah Ta'ala cerita mengenai dua kumpulan. Allah kata, hadani, inilah dua. Khasmani, dua pihak yang bergaduh. Ikhtasamu fi rabbihim, bergaduh tentang Tuhannya. Ayat ni kalau baca dalam tafsir, diceritakan oleh para ulama tafsir, turun ketika permulaan perang Badar. Macam mana? Orang Arab ni sebelum dia bertempur dalam perang mana-mana, biasanya dia akan cabar 1 lawan 1 ataupun 3 lawan 3. Dan dalam perang Badar, di pihak muslimin ada 3 orang, Hamzah, Ubaidah dengan Ali bin Abi Talib. Mereka keluar cabar 3 orang pahlawan daripada musyrikin. Jadi hak sana pun keluar, berlaku pertempuran 3 ni. Akhirnya Ubaidah cedera, tapi Hamzah dengan Sadna ni berjaya membunuh ketiga-tiga musuh. Jadi ketika bertempur, dua cabar-mencabar ni, Allah akan turunkan ayat. Allah kata, inilah dua kumpulan yang bergaduh tentang Tuhan mereka. Hak mukmin, hak kafir. Kemudian Allah Ta'ala sebut ayat 19 sampai 22. Disebut secara umum apa balasan yang diberikan kepada orang kafir. Perhati tuan-tuan. Kita takut benda ni kena kita juga. Allah kata, falladzina kafaru, dan orang yang kafir, qutti'at, dipotong, lahum, bagi mereka, siyabun, pakaian daripada api. Maksud kita nak buat menaik baju, potong kain, pakai, ni potong api. Betul? Pakai. Yusabbu, dah baju tu api dah. Kemudian yusabbu, disiram, min fawqi, daripada atas ni kepala, ru'usihimul hamim. Al-hamim, air yang sangat panas. Bila disiram air panas daripada atas, kemudian dia kata, yusharu bihi ma fi butunihim, menghanguskan air itu daripada atas masuk ikut mata, celah telinga ni, tengkorak kita masuk. Yusharu bihi ma fi butunihim, menghancurkan semua dalam perut, isi perut habis hancur. Wal julud, kulit juga hancur. Tak cukup dengan kata Allah kata, walahum, dan bagi mereka, maqami' ni cemeti, tali cemeti, min hadid, besi. Kena sebab dengan cemeti besi. Kita kena sebab rotan pun sakit dah. Kena sebab dengan cemeti biasa pun sakit dah. Bayangkan cemeti itu besi. Lepas tu saya baca sebuah hadis, dia kata cemeti besi yang digunakan untuk sebab ahli neraka ni, kalau jatuh ke bumi boleh musnah bumi ni. Lepas tu Allah kata, kullama, setiap kali, aradu an yakhruju minha, tiap kali mereka nak keluar daripada api neraka tu, min ghammin, daripada kesusahan itu, u'idu fiha, dikembalikan mereka. Maksudnya nak keluar daripada neraka tak boleh, kerana neraka tu dah ada penutup. Waliyadzubillah. Lain kali tuan-tuan kalau kita baca ayat macam ni, kita kena berdoa, ya Allah, jauhkan aku daripada benda ni. Jadi barulah baca Quran tu ada kesan. Dan terakhir sekali ayat 23-24 ni Allah Ta'ala cerita mengenai ganjaran ahli syurga. Biasalah masuk syurga semua sekali. Cuma ayat ni dia sebut, ada dia kata, yuhallawna, mereka dipakaikan ataupun dipakai hiasan, fiha, dalam syurga, min asabir, daripada gelang, min zahab, gelang emas, wa lu'lu'a, dan juga permata. Betul, dalam sebuah hadis sebut gelang emas yang akan dipakai oleh ahli syurga ni, dia kata sampai ke tempat wuduk dia. Maksud kalau kita wuduk dengan sempurna, gelang tu penuh di tangan. Lepas tu dia kata, walibasuhum, dan pakaian mereka juga dalam syurga, harir, sutera.
Dan sutera syurga ni sudah pasti tak sama dengan sutera dunia. Lepas tu dalam sebuah hadis disebut, Nabi kata siapa yang pakai sutera di dunia tak akan dapat sutera di akhirat besok. Siapa hak minum arak di dunia tidak akan merasa arak di akhirat besok. Siapa hak pakai emas di dunia ni, refer untuk orang lelaki semua ni, tidak akan memakai emas di akhirat besok. Sebenarnya itu ayat kiasan. Nabi kata siapa hak togong arak, pakai sutera tanpa sebab, kemudian pakai emas, mereka ni tidak akan masuk syurga. Sebab itu semua tu adalah pakaian ahli syurga. Cuma ada perbincangan para ulama, ada sahabat Nabi diberi kelonggaran untuk pakai sutera. Sebab apa dia kena pakai sutera? Pakai baju lain dia jadi alergik kulit. Ada sahabat Nabi. Kalau tak salah Abdurrahman bin Auf, kalau kita baca ayat ni ada penjelasan dia. Dan terakhir sekali, orang beriman juga Allah kata wahudu, mereka diberi petunjuk semasa di dunia ni ila tayyib minal qaul, kepada kata-kata yang terbaik. Wahudu ila siratul hamid, dan mereka diberi petunjuk ke jalan yang mulia. Jadi kita di dunia orang beriman, Allah kata diberi petunjuk kepada kata-kata yang baik, iaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Jadi kita bersyukur kepada Allah sebab apa, kita ni seolah-olah dah ada tiket. Cuma tiket tu boleh jadi VIP ataupun biasa, ataupun silat hari bulan tak kena cara, tiket tu boleh hilang. Apa, tiket ke syurga. Jadi kita ni Allah Ta'ala dah beri petunjuk kepada kata-kata yang baik, tauhid la ilaha illallah. Jadi jangan dirosakkan kalimah tauhid yang sudah kita imani, yang kita pasak ke dalam jiwa kita daripada muda sampai ke tua, insya-Allah. Jangan dirosakkan dengan benda-benda yang boleh mendatangkan syirik, boleh merosakkan benda tu. Itulah sedikit sebanyak. Dan insya-Allah hari minggu depan kita bincang berkaitan dengan haji. Bagaimana Allah Ta'ala beri petunjuk kepada Nabi Ibrahim cari tempat nak bina balik, rebuild, bina semula Kaabah selepas Kaabah ni hilang ataupun hanyut dalam banjir Nabi Nuh. Kemudian bagaimana Nabi Ibrahim seru orang pergi buat haji dan sebagainya. Itu kita bincang untuk kuliah ataupun tazkirah akan datang hari Sabtu dan juga hari depan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.